Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Irfan Faruqi. Ini pantau kerajaan baharu selepas daripada penubuhan Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang sudah pun mengerusikan mesyuarat Kabinet Khas yang pertama pada Isnin yang lalu dan diikuti dengan beberapa siri temu bual dan juga kenyataan media yang dikeluarkan oleh Menteri-Menteri Kabinet. Kali ini, kita berikan tumpuan kepada Kementerian Kesihatan yang merupakan antara kementerian yang mendapat tumpuan kerana pandemik COVID-19 dan juga peruntukan antara yang tertinggi dalam bajet 2023 ke hadapan apakah cabaran yang perlu diperhalusi oleh Menteri Kesihatan ketika ini Dr. Zadia Mustafa. Dan untuk berikan komentar dan berikan sedikit sebanyak analisis berkenaan dengan apakah isu keutamaan kesihatan awam negara, kita bersama-sama dengan tamu dalam talian Dr. Ishak Mas'ud, Pengarah Hospital Pakar Al-Islam. Doktor, kita mulakan dahulu perbincangan kita di waktu ini untuk mengetahui apakah isu-isu keutamaan sektor kesihatan yang seharusnya kita berikan perhatian, Doktor. Ya, insyaAllah. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada TV Astrawani dan juga yang telah memberi peluang untuk saya untuk memberikan sedikit pandangan berkaitan dengan apakah keutamaan dan benda perkara-perkara yang perlu mungkin dilihat sebagai kita katakan prioriti di dalam perkhidmatan kesihatan dalam kabinet baru ataupun era PM yang ke-10 ini. Pertama sekali kita mengatakan bahawa kita dalam keadaan yang baik, cuma kita nakkan yang lebih baik daripada sekarang. Jadi baik tapi lebih baik. And itu kita punya message kita. Jadi ada beberapa perkara yang pada pandangan saya dan juga rakan-rakan yang lain. Yang pertama ialah untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan secara menyeluruh. Apa maksudnya secara menyeluruh? Yang pertama ialah bahawa kita tahu dalam keadaan sekarang kita tidak boleh nafikan bahawa kebanyakan dari segi fasilitis sama ada dari segi kerajaan ataupun dari segi swasta, kebanyakan mereka adalah dari bahagian-bahagian ataupun di kawasan-kawasan bandar. Jadi ini kita tidak dapat nafikan, dan di luar bandar itu mereka pertama mungkin jauh daripada fasilitis yang telah diberikan, dan pihak swasta pun tidak banyak di kawasan luar bandar kerana sebab-sebab yang tertentu. Dan pada pandangan saya dan juga saya rasa ramai di antara rakan-rakan lain yang bersetuju bahawa kita mesti bagi peluang ini, kita mesti buat suatu, kita kata anjakan paradigma untuk kita membantu mereka. Misalnya for example ataupun yang kita lihat seperti fasilitis hospital. Kita banyak juga hospital yang mana tidak ada kepakaran ataupun pakar yang kita katakan yang mengendalikan kes-kes ataupun yang bekerja sepenuh masa di hospital-hospital daerah dan seterusnya. Jadi pada pandangan saya sendiri dan juga rakan-rakan yang lain bahawa kita memberikan satu strategi, satu kita katakan pengususan bahawa kita mesti provide mereka. Maknanya mereka mesti ada pakar. Mungkin pakar yang tidaklah seperti senior seperti di hospital-hospital yang besar, tapi mereka adalah dalam satu tahap yang ada kepakaran yang asas seperti perubatan, pembedahan kanak-kanak, ortopedik, radiologis misalnya, ataupun anestesia. Jadi itu boleh dibincang. Jadi hospital ini dilengkapkan ataupun diberikan kita katakan doktor-doktor pakar. Jadi dia berbeza doktor pakar dan doktor biasa kerana dengan kepakaran dan juga pengalaman yang ada, mereka dapat membantu pesakit mereka yang datang di luar bandar sana untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan dengan yang lebih baik. Dan mungkin dia akan ditingkatkan lagi dari segi fasilitas yang ada disebabkan kepakaran itu ada. Itu yang pertama. Dan ini kita lihat haruslah satu yang prioriti, memandangkan kita tahu bahawa ramai di antara mereka, terutama mereka di Sabah dan di Sarawak misalnya, fasilitis itu terlalu jauh, dan bagaimanakah dilaksanakan itu telah dirancang dengan baik dengan ada kita katakan insentif yang tertentu yang akan diberikan kepada mereka yang bekerja di luar bandar dan seterusnya. Yang kedua, pada Doktor pakar itu, Doktor, kalau boleh saya tanyakan satu soalan susulan bila sebut tentang pengambilan tenaga kerja dan juga pegawai perubatan, soal doktor kontrak itu antara yang hangat diperkatakan tahun lalu. Adakah itu antara isu dan bagaimanakah ia boleh diselesaikan khusus dalam era pentadbiran Menteri Kesihatan ketika ini? Ya, jadi era kerajaan perpaduan jadi kalau tanya saya itu isu yang ingin mungkin saya akan timbulkan selepas tadi, tapi
pada pandangan saya mereka haruslah diberi peluang. Peluang yang lebih, maknanya tidaklah lepas 2 tahun mereka akan tidak diberi pilihan untuk meneruskan tugasan mereka ataupun bekerja di pihak Kementerian Kesihatan. Jadi kalaupun mereka ingin bekerja di luar, nak buat private clinic sendiri ke, ya, tetapi saya rasa tentulah ini tidak mencukupi, kerana kalau mereka hanya bekerja 2 tahun saja di bahagian Kementerian Kesihatan di hospital-hospital kerajaan, kerana pengalaman itu adalah penting. Jadi kalau mereka nak keluar pun, kalau mereka ada yang decide nak keluar, nak bekerja membuka klinik sendiri, jadi kalau mereka bekerja lebih lama di kerajaan, di Kementerian Kesihatan, pengalaman yang berharga ini boleh membantu mereka memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit. Jadi kalau hanya sekadar setahun 2 tahun saja, maka saya rasa ini tidak mencukupi. Jadi dalam perubatan ini, dalam kita memberikan perkhidmatan itu, 2 tahun, 3 tahun itu hanya asas saja. Jadi kalau kata kita dapat diberikan peluang, misalnya kita bekerja 5 tahun, ya, jadi lepas houseman 2 tahun dan bekerja di dalam Kementerian Kesihatan selama 5 tahun. Jadi ini akan memberikan satu sekurang-kurangnya mereka lebih berpengalaman, mereka lebih stabil dan mereka mengetahui ataupun melalui proses kita katakan training yang lebih mantap. Dan kalau mereka decide selepas itu sama ada mereka nak meneruskan karier mereka sebagai pakar, mereka ada pilihan. Dan seterusnya mereka boleh juga keluar untuk membuka klinik. Dan ini juga satu yang penting kerana sekiranya mereka berada di luar bekerja di klinik-klinik kesihatan, klinik-klinik private klinik, GP biasanya, kalau mereka tidaklah begitu mahir dan pengalaman yang tidak begitu baik, maka tentulah dia akan memberikan kesan yang tidak begitu baik kepada masyarakat yang pertama sekali selalunya akan mendapatkan rawatan dari mereka itu. Jadi pada pandangan saya, mereka yang ada yang dalam kategori kontrak ini haruslah diberi peluang. Maknanya pertama, lebih kita katakan kemudahan ataupun kontrak yang lebih panjang dan kemudahan untuk dapat meneruskan kita katakan pembelajaran subspesialis, misalnya spesialis lah, jadi maknanya lebih jadi kemungkinan menjadi pakar dan peluang itu beri seluas yang boleh, kerana kita tahu bahawa dalam perubatan ini ilmu itu terlalu besar, terlalu luas dan terlalu merangkumi segala-galanya. Jadi lagi ramai pakar yang bekerja di pihak Kementerian Kesihatan dan juga di private sector. Jadi itu memberikan kita kata perkhidmatan yang lebih mantap, lebih baik kepada masyarakat. Dan Dr. Ini sebut tentang perkhidmatan, soal kebajikan pegawai perubatan jugalah penting. Pada Mei tahun ini sahaja sudah pun tertimbul berkenaan dengan kes kematian pegawai perubatan yang mana antara lain dikaitkan dengan faktor kaedah ataupun ekosistem pekerjaan waktu bekerja pegawai perubatan ini yang tidak menjaga kesihatan mereka itu sendiri sedangkan mereka memberikan perkhidmatan kesihatan. Isu ini, Doktor, bagaimana kita boleh berikan tumpuan? Itu poin yang seterusnya yang telah saya catatkan. Jadi pertama kita mengetahui, kita tidak boleh denikan bahawa ada keadaan-keadaan yang agak toksik. Ya. Saya rasa semua faham lah apa bermaksud toksik ini. Ya. Jadi dalam satu daripada poin yang ingin saya sebutkan di sini ialah supaya sistem ataupun perkhidmatan kesihatan itu, ya, the environment itu adalah environment yang mesra. Ya, bagaimanakah kita nak laksanakan yang mesra pelanggan? Siapa pelanggan? Pelanggan selain daripada pesakit adalah doktor-doktor, nurses-nya, staff-staff yang lain yang kita harapkan lebih mesra pelanggan. Kenapa saya katakan begitu? Saya dulu bekerja di hospital yang sebelum saya bersara, mana? Jadi saya bekerja di pihak di Kementerian Kesihatan, juga di universiti, dan yang ini yang kita nak tubuhkan. Dan salah satu yang kita sebutkan ataupun yang kita mungkin bercadangkan ialah dari segi approach holistik yang pada pandangan kami, terutama saya sendirilah yang mana saya sebagai salah seorang yang telah berusaha sebanyak mungkin untuk menerapkan nilai-nilai yang baik itu melalui konsep hospital mesra ibadah ini. Apa maksudnya hospital mesra ibadah ini? Ialah hospital yang mesra yang mana kita recognize tugasan itu sebagai amanah, kita melihat pesakit sebagai satu tanggungjawab yang besar, melihat rakan-rakan yang lain sebagai rakan-rakan kerja kita, dan yang di bawah sana, terutama yang di bawah sana,
Kerana pengalaman saya pernah bekerja di Australia dan juga di UK, dan kita lihat mereka tidak begitu. Kenapa kita tidak boleh mengambil sikap sedemikian rupa? Maknanya mereka yang baru masuk itu sebagai mereka yang baru ingin belajar dan bekerja, dan bukannya suatu yang hierarki yang rendah yang kita boleh perlekehkan, yang kita boleh macam kita mendera mereka. Dan ini yang kita kena ubah. Ya, paradigm shift ini yang kita kena ada. Bahawa kita tanggungjawab kita sebagai pakar, sebagai senior consultant ke siapa ke dalam establishment itu, kita memberikan satu tanggapan bahawa we care for them. Kita mengambil kisah kepada mereka. Jadi kita tidak ada environment yang toksik. Dan ini yang kita harapkan, bahawa satu sistem dan naklah dilaksanakan. Dan ini dia berikan priority, kerana saya tahu bahawa ini kadang-kadang memang satu yang susah untuk laksanakan, sebab daripada dulu lagi kita tidak melaksanakan program sedemikian rupa. Jadi kita harapkan dengan adanya program misalnya yang telah kami sarankan, Hospital Mesra Ibadah itu, dia melihat bahawa tugasan itu adalah tanggungjawab. Dan kita ada kita kata tanggungjawab kepada orang di bawah kita, bagi mereka yang sudah jadi super skill, yang konsultan, dan tidak melihat mereka ini sebagai satu yang rendah, yang tidak diberikan respect yang sepatutnya. Dan kita memahami bahawa semua kita ni, saya dulu pun sebagai seorang houseman. Jadi saya naik kepada medical officer, saya naik kepada specialist, saya naik kepada dan seterusnya. Dan inilah yang kita nakkan. Dan ini adalah mesti ada satu paradigm shift dalam sistem itu sendiri, bahawa ini adalah satu priority supaya mereka yang nak menjadi houseman itu nanti tidak merasakan satu yang tak seronok langsung. Jadi kita sebutkan mesti ada environment yang bila dia masuk itu adalah environment yang baik. Dan melihat mereka yang masuk itu sebagai baru belajar, dan kita mendidik mereka. Ya, kita dulu macam tu juga, saya dulu macam tu juga. Ya, kita tak tahu apa pun. Jadi bila kita telah bekerja dan ditunjuk ajar, dia berikan satu, kita katakan guide yang baik, dan kalau kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin, maka saya yakin bahawa ini tidak akan berlaku, kerana tidak semua yang akan tahan dengan tension ataupun pressure yang teruk daripada mereka yang ketua ataupun leaders, sama ada medical officer ataupun specialist yang tidak memahami ini, yang tidak ada, kita katakan, ihsan, belas kasihan kepada mereka-mereka yang baru masuk. Kerana kita tahu kalau mereka itu terutama daripada luar negara, bahawa sistem ataupun environmentnya memang berbeza. Ini yang saya sendiri alami kerana saya belajar di luar negara, dan kemudian saya sempat melanjutkan pelajaran juga di luar negara, dan saya lihat sistem itu berbeza. Walaupun saya bukan seorang orang tempatan di Australia, saja orang foreigners, tapi mereka melihat saya salah seorang sebagai seorang pelajar dan harus dididik, diberi guideline. Dan inilah saya rasakan penting supaya kita menggunakan approach yang holistik. Jadi maknanya ini harus diberikan penerangan. Saya rasa Kementerian Kesihatan bagi pihak kita punya menteri yang baru, Dr. Zaleha, yang juga dulu graduate daripada UKM, dan untuk melihat ini satu yang priority, dan kita harus mengambilnya secara serius. Sebab kalau kita dengarlah doktor yang ada beberapa perkara sudah pun kita sentuh sekejap tadi, dan kita akan sentuh lagi lebih banyak isu-isu, antaranya berkenaan dengan bajet 2023. Memandangkan ia belum lagi diluluskan dan Perdana Menteri memberikan komitmen bahawa ia akan berikan nafas baru. Kita nak dengar apakah pandangan Dr. Ishak berkenaan dengan bajet 2023 yang dikhususkan untuk sektor kesihatan awam. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersama kami untuk pantau Kerajaan Baharu, melihat apakah dasar-dasar dan juga nafas baharu dalam pentadbiran dan urusan kesihatan awam dalam negara. Dan ketika ini kita bersama-sama dengan tetamu dalam talian Dr. Ishak Masud, Pengarah Hospital Pakar Al-Islam. Dan doktor menyambung diskusi kita sebab tadi kita sudah pun menyebut tentang kebajikan pegawai perubatan, juga berkenaan dengan mesranya klinik dan juga hospital dengan ibadah. Tetapi untuk melaksanakan hal-hal ini, pastinya ada kaitan dengan peruntukan dan juga bajet yang diberikan kepada kementerian. Untuk itu, apakah nafas ataupun kaedah baharu dan pengagihan baharu, strategi baharu untuk memastikan bahawa bajet itu bukan sekadar peruntukan tetapi ia benar-benar boleh menyokong dasar-dasar yang kita bincangkan sekejap tadi, Doktor?
Okey, terima kasih. Jadi kalau tanya saya, tentulah bajet ini kita melihat the priority-nya. Untuk pengetahuan kita bersama, satu daripada trend di negara kita ini ialah tingginya, meningkatnya non-communicable diseases, penyakit yang tidak berjangkit, non-communicable. Seperti diabetes, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, obesity dan seterusnya. Jadi pada pandangan saya lah, ya, saya rasa kami juga merasakan bahawa ini harus diberi priority. Jadi public health itu maknanya kesihatan yang kita katakan lebih bersifat preventif itu harus diberikan penekanan. Jadi bukan mereka hanya datang berobat di hospital, tetapi sebelum itu cara hidup kita, bagaimanakah kita nak melaksana, dan tentu ini suatu yang penting, yang besar dan priority, sebab kita tak nak jadi mereka sakit, mereka landed di hospital, dan ini akan menyebabkan masalah seperti apa yang berlaku semasa PKP dulu. Maknanya dalam keadaan itu berbeza kerana kita tidak tahu, tidak faham dan agak terperanjat dengan apa yang telah ditakdirkan, musibah yang kita tidak sangka. Jadi pada pandangan kami bahawa kita harus memberikan penekanan, bajet yang ada ini mestilah proportion yang besar yang diberikan kepada untuk mengurangkan risiko cara hidup dan juga strategi-strategi yang lain untuk mengurangkan isu-isu yang berkaitan yang memberikan masalah yang besar kepada masyarakat. Seperti masalah merokok misalnya, ya, masalah alkohol misalnya yang boleh menyebabkan masalah dadah dan seterusnya. Dan semua ini bukan hanya Kementerian Kesihatan tapi juga beberapa kementerian yang mungkin perlu bersama-sama untuk mementeras perkara-perkara tersebut. Dan inilah yang kita harapkan supaya dengan adanya kita katakan paradigm yang baru untuk melihat masyarakat yang sihat, bukan hanya sihat secara fizikal tetapi juga sihat secara holistik, secara menyeluruh. Yakni kena lihat juga sihat dari segi dia mentalnya, psikologinya, dan of course bagi kita bukan hanya orang Islam tapi yang lain juga, bahawa kesihatan spiritual itu mesti kita ambil kira kerana kita tidak mampu. Kerana kalau kita lihat sekarang berapa banyak masalah yang berlaku di dalam negara kita yang mana adalah disebabkan oleh bagaimanakah masyarakat itu melihat, ya, kesihatan itu hanya sekadar fizikal. Jadi spiritualnya tidak ada. Jadi kita dah pisahkan konsep spiritual ini, kerohanan itu. Jadi ini penting supaya kita mengelakkan, mengurangkan masalah-masalah yang berkaitan. Jadi kami berharaplah, ya, bahawa ini akan diambil kira, ditekankan dan memberikan satu penekanan yang besar, yang serius. Bagaimanakah public health ini, kesihatan awam itu diberi penekanan, di samping juga memberikan, saya sebutkan ini, perkhidmatan yang baik di dalam hospital ataupun di dalam struktur Oleh Kementerian demikian, Kesihatan. Dr. Ishak, bila sebut tentang perkara itu, kita buat bandingan antara pergerakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana hari ini mesyuarat kabinetnya petang sudah ada keputusan. Kemudian pagi masuk Kementerian Kewangan, tengah harinya sudah pun dimaklumkan keputusan-keputusan yang besar. Oleh itu harapan doktor, apakah yang harus dilakukan dan keputusan-keputusan segera untuk langkah jangka masa pendek ini yang harus dilakukan oleh Menteri Kesihatan kita, doktor? Ya, yang pendek ini, ya. Jadi saya rasa saya percaya Menteri Kesihatan kita dengan advisor dan juga mereka yang telah lama yang mengetahui apa masalah ini di dalam ataupun apa yang challenges yang ada di dalam Kementerian Kesihatan. Jadi tentulah mereka akan memberikan prioriti sebagai yang disebutkan tadi, bahawa kita dalam keadaan yang baik tapi kita ingin lebih baik. Yang lebih baik daripada negeri barat. Kita tahu bahawa negeri barat itu di UK ke di Australia, kalau mereka advance dari segi teknologi, tapi ada juga kekurangannya. Jadi kita nakkan lebih mantap, dan juga saya sebutkan tadi accessibility kepada semua masyarakat, yang terutama mereka yang ada di luar bandar, dan juga kita streskan berhubung dengan kita katakan non-communicable disease ini, penyakit yang tidak berjangkit ini ditekankan supaya dia memberikan penekanan supaya negara kita ni tidaklah menjadi negara yang banyak penyakit. Jadi diabetes itu telah meningkat dah dekat 20% dah, ya. Hypertension sudah tinggi, kolesterolnya tinggi dan obesitinya tinggi, dan ini harus diambil dengan serius. Mestilah ada political will untuk kita bersama-sama melaksanakan. Ini bukan tugas seorang, bukan tugas dua orang, tapi inilah satu tugas yang all of us kita kena take care
dan bergabung untuk memastikan. Dan saya harapkan juga seperti yang sebutkan tadi supaya environment yang baik yang berada di dalam ini yang harus kita laksanakan. Tidak ada pilih kasih, tidak ada mereka itu ada link dengan siapa-siapa yang kita boleh katakan dia boleh buat apa yang dia nak buat. Itu tidak seharusnya berlaku. Dan ini adalah satu yang kita katakan the good governance yang mesti ada, yang asas dulu good governance. Jadi saya juga harapkan kita juga berharapkan bahawa ini satu yang move forward untuk kita sama-sama memastikan we are proud that Kementerian Kesihatan dalam kita katakan selepas PRU 15 ini satu yang diterajui oleh Dr. Zalasri, seorang graduan doktor yang telah tahu banyak dibandingkan ialah kita bersama-sama di dalam Kementerian Kesihatan dalam skim perkhidmatan ini sebagai seorang tahu ada problem dan kita harapkan ini akan menjadi prioriti kepada Kementerian Kesihatan. Dan saya juga harapkan bajet yang akan diberikan oleh PM nanti akan dapat menampung walaupun mungkin tak apa yang kita nakkan tetapi majoritinya akan dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin dan terutama dalam satu kita katakan good governance yang akan menjadi satu prioriti dalam kerajaan baru ini akan dapat melaksanakan bajet yang diberikan oleh PM itu sendiri. Allahuakbar. Baik, Doktor. Itu dia berkenaan dengan governance, soal perkhidmatan kesihatan di desa, soal kebajikan pegawai perubatan. Dalam masa yang sama, Doktor, kalau anda yang mengikuti pembentangan oleh Luqman dalam touchscreen kita dalam sesi 745 semalam, nyatakan bahawa antara kebimbangan pelancong korporat untuk hadir ke Malaysia adalah berkenaan dengan COVID-19. Tetapi melihat jauh ke hadapan, Doktor, apakah dia isu-isu penyakit berjangkit yang seharusnya kita siap siaga sekarang, bukannya tunggu sudah terhantuk baru nak tengadah? Apakah persiapan-persiapan ataupun perkara-perkara yang mungkin isunya itu belum lagi besar tapi harus diberikan perhatian sekarang, Doktor? Ya, saya rasa kita katakan mestilah ada pada pandangan saya, walaupun kerana saya di luar, saya bukan di dalam Kementerian Kesihatan. Jadi mungkin apa yang saya sebutkan ni mungkin tidak tepat, tapi setahu yang saya ada, kita ada sistem itu kita ada, tapi cuma kita katakan apabila berlakunya yang disebutkan seperti yang berlaku pada COVID itu, kita mestilah melihat secara menyeluruh dan menggembeling tenaga semuanya dan preparedness itu mesti ada bagi sistem Kementerian Kesihatan yang ada dan diharapkan ini dapat kita laksanakan ataupun kita dapat membenterasnya dengan sebaik mungkin dengan kerjasama yang semua pihak, bukan hanya sekadar kita akan segmentalize itu sendiri. Jadi saya yakinlah dengan pengalaman yang ada selepas COVID-19 ini kita dapat menempuh ataupun dapat melalui insya-Allah dengan izin Allah dengan lebih baik, kerana pengalaman itu memberikan pengajaran yang besar kepada kita. Sebab dalam generasi kita lah, generasi saya sendiri, saya tidak pernah melalui itu dan ini telah memberikan pengajaran, pelajaran dan juga pengalaman yang baik untuk kita teruskan dan kita harapkan sebagaimana disebutkan kerjasama di antara semua pihak dan dengan kepakaran, kemahiran dan juga pengalaman rakan-rakan yang lain kita dapat menempuhi ataupun mengurangkan risiko yang telah kita melalui, misalnya kematian. Tapi itu pun kita sebutkan kita hanya boleh merancang, tapi Allah yang menentukan dan insya-Allah saya yakin kita dapat dan mampu untuk mengatasi sebaik mungkin sekiranya berlaku lagi. Mudah-mudahan tidak berlakulah musibah yang telah kita lalui dalam masa yang lepas ini. Wallahu a'lam. Baik, dan Doktor, ringkas sebelum kita berakhir, apakah sebenarnya Doktor mewakili Hospital Pakar Ahli Islam merupakan hospital bukan sebahagian daripada sistem kesihatan kerajaan, tapi sistem kesihatan swasta, yang mana jaringan di antara kedua-dua institusi ini sangat penting untuk menempani cabaran-cabaran kesihatan. Di akhir ini, Doktor, apakah peranan hospital-hospital swasta untuk memastikan bahawa agenda Kementerian Kesihatan nanti dapat dilaksanakan sepenuhnya? Ringkas, Doktor, silakan. Ya, insya-Allah. Jadi kalau kita tak boleh pisahkan, tak boleh pisahkan. Kerana saya rasa mungkin dipikirkan juga kerana simbiosis itu. Maknanya kalau kata kita boleh bersama-sama membantu dalam beberapa area ataupun bahagian seperti baru-baru ini, mungkin hospital swasta dapat membantu menampung apa-apa rawatan yang tidak dapat diberikan oleh ataupun tidak agak terlalu lama
appointment ataupun kita katakan prosedur-prosedur yang boleh diberikan di hospital kerajaan. Jadi saya rasa mesti ada kerjasama yang rapat, yang erat dan kita tidak boleh pisahkan. Dan saya harap juga dari pihak Kementerian Kesihatan tak melihat swasta ini dengan satu image yang tidak begitu baik, tetapi kita juga ingin menyumbang kepada masyarakat untuk meningkatkan, memberikan mereka yang lebih baik, sihat dan seterusnya dapat melaksanakan tugasan ibadah dan juga keperluan menyumbang kepada masyarakat secara umumnya. Wallahualam. Baik, terima kasih tetamu kita Dr. Izham Mansur, pengarah Hospital Pakar Islam, berkongsi perspektif berkenaan dengan apakah dasar dan juga perkara-perkara keutamaan dalam sektor kesihatan awam yang perlu dilaksanakan oleh Kerajaan Baharu, khususnya Menteri Kesihatan Baharu, untuk meneruskan kecemerlangan yang sudah pun ada dalam pentadbiran-pentadbiran sebelum ini. Pastinya kesihatan awam untuk kebaikan dan juga kepentingan kita bersama. Tapi apapun, itu perbincangan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi menangguhkan dahulu. Sampai jumpa lagi.